apa ni, jangan salam sejahtera, salam kepatuhan kepada kamu semua. Cikgu Chiu akan rekod untuk persiapan peperiksaan ujian bulanan kamu, peperiksaan pertengahan tahun anda, SMK DSN. So Cikgu Chiu akan mula dah. Selamat datang Gakin. So kalau kamu hadir kelas Cikgu Chiu hari ini, kamu akan confident dapat lulus dengan senang. Untuk skor kamu kena baca sedikit. Okey. So Cikgu Chiu akan share screen. Kita akan pergi ke topik yang kita kena fokus. Okey, boleh buat ambil kertas, buat catatan. Nak buat catatan di buku nota pun boleh, Cikgu Chiu bagi. Okey. So kita akan pergi ke buku teks tingkatan 4 dulu. Ringkas dan padat saja. Ringkas dan padat saja. Okey, go. So kita akan pergi ke topik yang penting kita hari ni, iaitu form 4 form 4. Okey, form 4. Buku teks form 4. Okey, kita akan pergi satu persatu So Cikgu Chiu akan kecilkan sedikit. Okey, good So yang ini kamu untuk warming up anda. Okey, sejarah tingkatan 4. Okey, so ini tak perlu warisan negara. Okey, saya ada orang nak masuk pula. Okey, Dinesh thank you for join So hari ini Cikgu Chiu akan pergi ke kandungan saja kandungan. Cikgu Chiu tak akan pergi ke detail sebab banyak ni So Cikgu Chiu akan pergi ke kandungan apa yang kamu kena fokus So warisan ini kamu kena fokus. Warisan ini kamu kena fokus apa? Kamu kena fokus Kesultanan Melayu Melaka. Why is that? Dalam Kesultanan Melayu Melaka ni ada apa? Ada dua sistem, iaitu sistem apa? Sistem beraja dan sistem pembesar. Pembesar tu ada 4. Betul So okey, yang ini kamu kena baca. And then kita pergi ke pentadbiran dan undang-undang. Ini kamu kena baca. Sistem pentadbiran dan undang-undang. Kita kena tahu undang-undang perlembagaan persekutuan di Malaysia sekarang datang dari mana? Kamu kena fokus the what? Chapter of law nanti kita akan tengok. And then kita pergi ke bab 2 Bab 2 kamu kena fokus tentang what is nationalism. Ini tajuk penting. Kamu kena fokus. Mengapa adanya mengapa? Kamu kena fokus juga. Itu faktor lah Pak. Faktor Kena faktor. Faktor apa dia? Contohnya ada pemimpin yang dapat ilmu dari Tukik Umaniyah, dapat pendidikan barat. Semua itu kamu kena fokus. And then kita pergi ke bab 3 Bab 3 kamu kena fokus apa? Bab 3 kamu kena fokus mengapa perang berlaku. Perang Dunia Pertama berlaku. Perang Dunia Pertama berlaku. Mengapa? Sebab apa? Cikgu Chiu dah ajar kan? So kita dapati Perang Dunia Pertama ini berlaku disebabkan ada konflik di mana Austria dia berkonflik dengan Serbia. Apabila Serbia berkonflik dengan Austria, Serbia pergi bunuh putera mahkota Austria-Hungary. Itulah menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku. Okay. So pada zaman kedatangan kedatangan Jepun ni, kita kena fokus Jepun ada satu kumpulan tentera. Jepun ada satu kumpulan tentera dianggap macam polis lah. Kamu kena pergi check what is the force name of the police force. Japan Police Force. Police Force. Kamu kena pergi baca. Okay. So ini bab 3 ni Cikgu Chiu bagi pendedahan macam tu sajalah. Bab 4.
Pak, kamu kena tegaskan apa ni Malayan Union Malayan Union, and then kamu kena fokus mengapa ciri-ciri Malayan Union yang Raja Melayu, orang Melayu tolak. Raja Melayu, orang Melayu tolak. Okay. Faham And then Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ni kamu kena tahu ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okay. And then kita pergi ke tingkatan 4 pula. Tingkatan 4 kita cerita tentang komunis. Komunis. So ini kamu kena have a look sajalah di mana kita kena tahu pengaruh komunis ini datang dari mana. And then what is zaman darurat? Kena baca. Ini penting Ini penting untuk kamu. Bukan untuk peperiksaan pertengahan tahun, tetapi untuk juga SPM yang akan kamu ambil pada tahun depan. Okey, usaha kemerdekaan. Usaha kemerdekaan ini kamu kena fokus apa? Kamu kena fokus about the how to say to you is about sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan iaitu berkaitan dengan laporan Fengu, laporan World Draw and so on. Kamu pergi tengok laporan itu. Laporan. Boleh laporan itu. Tolong baca And then pilihan raya ini penting buat star buat star. Ini penting. So pilihan raya ini kamu kena tahu what is the perkembangan pilihan raya and the process Cikgu Chiu dah cakap hari itu proses pilihan raya umum. Kamu kena pergi have a look lah. Kalau kamu tak tahu, maka susahlah untuk kamu dapatkan markah. Walaupun jawapan, bermaksudnya kamu akan pilih A, B, C, D. Pilih satu jawapan. Kemudian kita tengok Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini penting. Sampai sekarang kita guna Perlembagaan Persekutuan. Sabah Sarawak pun kena ikut. So you have a look saja Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay. So yang ini pemasuhan kemerdekaan ini saya rasa kamu boleh jawab yang ni. Cuma kamu kena faham. Kamu kena faham apa maksud kemerdekaan. Boleh Okey. Okey, Cikgu Chiu kaitkan sikit prinsip kedaulatan. Kamu kena tahu maksud what is kedaulatan. Boleh Ini untuk form 5. Okey, so nanti jangan risau Cikgu Chiu akan post di dalam grup anda jangan risau. Okey, so Cikgu Chiu akan tutup yang ni ke yang 5. Biasa Okey, yang ini bab 5 tingkatan 5 Yang pertama kamu kena tahu konsep kedaulatan. What is kedaulatan? Dan kamu kena tahu ciri kedaulatan itu apa dia. Ada berapa jenis kedaulatan kamu kena tahu. Boleh So yang kedua kamu kena tahu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan ni datang dari mana? Model Westminster, betul. Dan kamu kena baca perlembagaan awal yang ada di negeri-negeri Selat. Tolong pergi tengok, tolong pergi baca perlembagaan undang-undang yang telah British buat di negeri-negeri Selat. Untuk apa? Tolong pergi tolong fokus. Dan Cikgu Chiu sangat merayu meminta kamu pergi tengoklah pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. What is this? Pindaan bermaksud ubah. Kenapa perlembagaan kena ubah? Kamu kena pergi tengok 2 tahun ini. Boleh And then kita pergi ke
Raja Perlembagaan Demokrasi Berparlimen. Okay, first of all, kamu kena tahu what is parlimen? Apa fungsi parlimen? Apa fungsi badan eksekutif? Apa fungsi badan perundangan? Apa fungsi badan kehakiman? Yang itu kamu kena tahu. Boleh? Okay. So kamu pergilah tengok keunikan amalan demokrasi berparlimen. First of all, you kena tahu what is parlimen. What is parlimen? Kamu kena tahu. Go and check as a checklist. Boleh? So bab 4, kamu kena tahu tentang persekutuan. Kamu kena tahu what is persekutuan. Cikgu Chu selalu cakap kan, betul. Apa maksud persekutuan? Persekutuan Siapa yang boleh tolong jawab di sini di dalam komen, anda tolong jawablah bagi pihak. What is persekutuan? Dan persekutuan ini penting Kalau tak ada persekutuan, mungkin negara kita tak dinamakan Malaysia. Boleh So ini you have a look persekutuan latar belakang persekutuan ni kamu kena tahu. Iaitu gabungan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kamu kena pergi tengok. Dan Cikgu Chiu harap kamu bacalah yang lain ni. Kemudian exam kita sampai bab 6 bab 6. So Cikgu Chiu dah bagi clue supaya kamu pergi baca, tolong baca So pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia ni okey, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena faham? You kena faham apa maksud konsep gagasan Malaysia. Pergi baca. Kalau boleh baca semua. Tapi kalau tak ada masa nak baca semua, yang Cikgu Chiu highlightkan kuning tu tolong pergi faham. Kalau kamu faham, kamu boleh jawab. Okey. So bab 6 kita sampai bab 6. Okey. So bab 6 ni kita dah sampai bab 7 kita baru nak masuk bab 7 tapi bab 6 bab 6 ni kita kena tahu bab 6 ni berkaitan dengan cabaran Malaysia. Kamu kena pergi baca kenapa Singapura tidak join. Kamu kena pergi tengok yang ni. Okey? Boleh tekan ni. Okey, so ini Cikgu Chiu serah kepada kamu baca balik Dan untuk maklumat kalian exam peperiksaan pertengahan tahun ini penting jugalah untuk kamu form 5. Penting untuk kamu form 5 sebab apa? Sebab itu ialah pengukur kamu. Pengukur kefahaman kamu terhadap PDPR yang telah kamu jalankan sehingga sekarang. So setakat ni ada apa-apa permintaan daripada cikgu? Kamu boleh tulis di ruangan komen. Okey, so Cikgu Chiu akan brief tentang exam. Exam anda macam mana nak jalankan. Okey, kalau dalam subjek sejarah kamu kena bersedia awal ikut jadual kita peperiksaan ikut jadual iaitu kalau subjek sejarah peperiksaan pertengahan tahun sejarah kita akan gunakan Google Score so maksudnya kamu akan multiple choice maksudnya kamu hanya pilih A, B, C, D saja untuk jawapan anda so walaupun senang tapi risiko untuk dapat jawapan yang salah itu sangat tinggi. That is the weakness of objective. So saya harap kamu baca betul-betul sebelum jawab. Dan saranan Cikgu Chiu ialah pada hari Jumaat tolong bangun awal. Tolong bangun awal, buat persiapan sebelum 8.30 dan exam kita akan habis 9.30. So 9.30 habis, 9.35 minit close case tak boleh jawab langsung dah. So saya harap pergilah cakap dengan kawan-kawan, jangan main-main dengan exam. Okey, jalani. Cikgu, lepas kita habis exam kita,
Jawapan kita itu hantar dalam bentuk image ke atau bentuk PDF. Okey, soalan yang sangat bagus. Okey, sebenarnya kamu tak perlu screenshot apa-apa. Kamu jawab dalam Google Form, online, jawab dalam Google Form. Jawab habis, kamu akan nampak skor kamu terus. Kamu dapat berapa markah per 100. Tak perlu screenshot. Yes. Subjek yang lain, saya percaya ada yang kena screenshot, hantar kepada cikgu kan. Tetapi dalam sejarah, subjek sejarah, tidak perlu. Kamu hanya jawab ABCD sampai 40 soalan. Jawab 40 soalan itu, kamu akan dapat markah anda. Dan markah anda tidak akan boleh ubah. Sebab kita dah buat dalam sistem. Ada soalan struktur ke cikgu? Okey, jawapan dia tak ada. Tak ada soalan struktur, tak ada soalan esei. Hanya ada soalan objektif. 40 objektif saja. Senang kan? So, saya harap kamu ambil peluang ini. Tunjukkan kehebatan kamu kepada diri kamu, kepada keluarga kamu. Kamu ni betul-betul nak belajar. Saya harap kamu ambil serius, ambil fokus. Okey, boleh tak? So jangan careless harapan cikgu jangan careless, jangan rasa nak jawab soalan macam mana ni. Ayah, saya lupa dah. No worry. Slow and steady, take your time. Kalau rasa cemas, kalau rasa takut, jangan risau. Minum air. Minum air, minum air, baca balik. Kalau kamu takut ataupun kamu tak confident untuk jawab soalan, tips cikgu Ciu ialah minum air, minum air dan macam ni, kamu baca 3 kali soalan tajuk soalan itu. Yes, welcome Ruben. Kita baca 3 kali soalan Ruben, hari Jumaat ada sejarah 40 soalan objektif. Kalau kamu dah jawab semua soalan, cek dulu. Jangan hantar dulu, cek dulu. Lepas tu double check, triple check, hantar. Apabila hantar, maka kamu akan terus terpapar di skor anda. Okey? So buat baik-baik. Ada kawan kamu cakap, cikgu, senang ke? Senang untuk lulus. Senang untuk lulus, tapi kena baca sedikit, kena belajar sedikit tentang fakta-fakta untuk kamu dapat keputusan yang lagi baik. Okey, so ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, tulis kosong, tulis kosong. Ada soalan, boleh tanya cikgu sekarang. Okey, kosong tak ada soalan. Clear kan? Clear kan? Very clear. Hai cikgu, hai Ruben. Ruben, nanti Ruben mungkin terlepas kan? Nanti bagi cek balik, nanti cikgu Ciu akan hantar gambar di dalam Telegram. Bagi bacalah topik-topik yang penting yang cikgu Ciu telah highlightkan untuk persiapan hari Jumaat ini. Boleh semua? Alright So thank you Ruben. Ruben, tak ada fishing Tak fishing hari ni? Tak ada juga. Betul Ruben? Tak. Hujan. Oh, hujan kan? Ya. Itu Sungai Linggi banyak ikan tau. Belakang Taman Seri Anggri ni. Sana banyak ikan. Besar, air besar So, kejap cikgu Ciu nak ambil gambar So, well done siapa yang datang ini. Cikgu Ciu doakan kamu baik-baik saja. Bangun awal untuk exam untuk hari Rabu. Dan sejarah sejarah hari Jumaat. So kalau tak ada apa-apa, cikgu Ciu end recorder sekejap. Okey. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa